Nampaknya tak boleh pergi ke laut lagi hari ini. Angin masih kuat dan ada tanda ribut nak turun. Sudah seminggu lebih kami tak pergi menangkap ikan. Keadaan hawa sangat tak tentu masa ini. Barangkali hantu laut marahkan kami. Kawan-kawan saya bertanya, apa kita nak buat ni Pok Ko? Macam ni tak boleh tahan lama. Duit masing-masing semua dah habis. Demikianlah hidup penangkap-penangkap ikan. Bila angin kuat, terhentilah pekerjaan kami. Apa yang boleh buat lagi selain dari pulang ke rumah masing-masing? Dan inilah pondok saya. Bansal buruk macam ini orang tak panggil rumah, bukan? Saya bertanya, adakah nasi? Ada sedikit benar lagi, jawab isteri saya. Nak masak lain pun beras dah tak ada. Sedang saya makan nasi yang sedikit itu, isteri saya bertanya, kenapa saya tidak pergi ke laut? Angin masih kuat, kata saya. Dah kenapa mu tak pergi cari kerja lain? Katanya lagi. Cuba mu kelih anak-anak kita ni. Sebentar lagi nak makan nasi pula. Saya tahu apa yang dia katakan itu benar belaka. Kalau tak boleh pergi ke laut menangkap ikan, kenapa saya tak buat kerja lain? Cari duit dengan lain jalan. Tetapi apa yang boleh saya buat? Saya hanyalah seorang penangkap ikan. Saya tak tahu kerja lain. Kemudian dia suruh saya pinjam wang lagi daripada tauke ikan. Beginilah halnya kami kaum nelayan. Bila tak boleh pergi ke laut, kami meminjam wang daripada tauke-tauke ikan. Nak pergi ke rumah tauke ikan itu, saya meminjam juga. Sebab saya tak ada perahu sendiri. Itu dia, berdiri di tengah-tengah ikannya, sedang menjaga kulinya bekerja. Dia nampak saya datang dan barangkali tahu apa maksud saya datang itu. Kebanyakan tauke-tauke ikan memang begitu, cerdik dan tajam perhatiannya. Saya ceritakanlah peri kesusahan saya. Beras sebiji pun tak ada di rumah. Saya perlu mau pakai wang untuk memberi makan anak isteri saya. Sebagaimana biasa, payah benar duitnya nak keluar. Akhirnya dapat saya pinjam RM30. Lapang hati saya. Tetapi tak lama. Pok Ko, jangan lupa bayar hutangmu, katanya.
Malam itu angin beransur teduh, tetapi kami tunggu sehari lagi. Pada pagi-pagi esoknya, waktu kokok ayam sekali, turunlah kami ke laut dengan harapan akan dapat banyak ikan. Selamat pergi dan balik. Kerja penangkap-penangkap ikan sebenarnya sangat teruk. Di tepi pantai jarang-jarang ada ikan. Oleh kerana itu, kenalah kami berkayuh berbatu-batu jauhnya ke tengah laut sebelum datang angin darat untuk membantu kami berlayar hingga sampai ke tempat yang ada ikan. Biasanya, bila sampai ke situ, hari sudah lewat tengah hari dan semua kami sudah cukup penat. Orang yang terjun memakai cermin mata itu ialah Juruselam, ketua kami. Dia menyelam nak mendengar bunyi ikan. "Campaklah sauh, ikan banyak sini," katanya. Ya, boleh jadi nasib kami baik hari ini. Tetapi bila ditarik, tak ada ikan dalam pukat kami. Hanya sedikit ikan-ikan kecil. Kami mahu cuba lagi, tetapi tak sempat sebab angin laut sudah turun. Inilah isyarat kami mesti balik. Kalau tidak akan terkepung di laut atau harus karam dipukul ombak besar. Perjalanan balik tidaklah berapa teruk. Angin laut menolak perahu-perahu kami dengan cepat hala ke tepi pantai. Akan tetapi, balik dengan perahu kosong adalah suatu kesusahan juga bagi kami. Di pantai biasanya ramai orang menanti, iaitu orang-orang kampung dan anak isteri kami yang nak melihat ada ikan atau tidak. Dan bersama dengan mereka itu juga, ada tauke-tauke ikan yang menunggu hutang. Betapa susahnya hati saya pada hari itu, Tuhan sajalah yang tahu. Demikianlah juga tiap-tiap orang yang ada bahagian dalam pukat itu. Beginilah hidup kami penangkap-penangkap ikan. Bak kata pepatah, kais pagi makan pagi,
Kais petang makan petang. Di kampung saya, tempat yang seronok ialah kedai kopi. Bila-bila pun boleh makan dan minum di sini dan bayar boleh bertangguh. Pada suatu hari sedang saya berbual di situ, saya dapat khabar ada orang bersyarah dekat situ. Kerana tak ada kerja lain, maka pergilah saya ke situ nak tahu siapa dia dan apa yang dicakapkannya. Dia ialah pegawai RIDA, Lembaga Perusahaan dan Kemajuan Kampung. Saya tanya dia, bolehkah kami orang-orang miskin dapat bantuan RIDA? Tentu boleh, jawabnya. Satu daripada tujuan-tujuan RIDA ialah menolong penangkap-penangkap ikan supaya boleh berdiri di atas kaki sendiri, menolong mereka mempunyai perahu sendiri, pukat sendiri dan bebas dari hutang. Sedap hati saya mendengar cakapnya itu. Di pejabat RIDA, pegawai-pegawainya baik belaka. Kita mahu tunjukkan bagaimana boleh dapat banyak ikan, kata mereka itu. Kemudian saya diajak naik motorbot pejabat ikan supaya boleh saya tengok bagaimana caranya. Saya diberitahu oleh pegawai kemajuan bahawa RIDA boleh menolong saya membuat motorbot. Saya mintalah bantuan itu. Lembaga Kemajuan Negeri yang ahli-ahlinya mengandungi menteri besar dan lain-lain pegawai menimbangkan permintaan saya, iaitu meminjam wang untuk membuat motorbot. Dan setelah berunding, permintaan saya itu diluluskan. Lepas itu pergilah saya ke tempat membuat perahu kerana berunding pasal pelan motorbot saya dengan pegawai RIDA yang muda itu dan kepala tukang membuat motorbot. Sehari dua kemudiannya, maka tukang-tukang kayu pun sibuklah bekerja. Lama lepas itu, nampaklah rupa dan bentuknya motorbot saya itu. Sementara menantikan ia siap, saya bercakap dengan kawan-kawan saya dari hal usaha saya yang baru itu. Barangkali saya bercakap besar kerana kata saya, tak lama lagi habislah hutang saya. Kepada tauke ikan juga saya katakan bahawa saya takkan berhutang lagi padanya dan dia mesti bayar harga yang patut atas ikan kami. Kalau tidak, kami jual pada lain orang. Dia sangatlah tak berkenannya mendengar cakap saya itu. Motorbot saya sekarang sudah siap. Enjinnya sedang dipasang. Saya periksa tiap-tiap bahagiannya dengan cermat. Terutama sekali kipasnya yang akan mengalahkan angin. Bukan main besar hati saya.
Hari menurunkan motorbot itu jadi tamasya besar. Saya jemput semua orang kampung dan juga beberapa orang pegawai kerajaan. Dengan hati yang penuh gembira, saya menunjukkan motor saya itu kepada mereka itu. Lepas itu, Tuan Imam membacakan doa selamat. Kemudian motorbot itu ditolak beramai-ramai ke tepi air. Apabila air pasang naik, maka akan terapunglah ia ke tengah laut. Itu dia, tegap dan kuat rupanya. Saya namakan dia Senangin, mengambil sempena dari ikan yang baik. Pagi esoknya, kawan-kawan saya semuanya ingin nak cobakan cara menangkap ikan yang baru dan yang lebih baik itu. Ombak masih kasar, tetapi kami tak bimbang lagi. Perahu-perahu kami ditarik ke tengah laut dengan motor itu. Tak payah lagi berkayuh seperti dulu. Kami tidak lagi berharap pada angin atau air pasang. Sekarang kami pergi ke laut sebelum angin datang. Dan balik pun begitu juga. Tidak lagi bergantung pada angin atau air pasang. Sampai di tengah laut, beberapa ekor ikan besar timbul, seolah-olah menyambut kami datang. Inilah tandanya kami akan dapat banyak ikan hari ini. Saya juga tolong memukat. Kali pertama pukat kami itu berisi banyak ikan. Ikan-ikan jenis yang baik. Kami memukat beberapa kali. Dan tiap-tiap kali tarik, semakin banyak kami dapat. Macam-macam ikan, besar dan kecil. Pendapatan kami hari itu sungguh banyak. Sekarang kami dalam perjalanan balik. Lihatlah perahu-perahu kami bermain ombak. Tiap-tiap buah sarat dengan ikan. Menanti di pantai hari ini lebih ramai daripada biasa. Hati kami sangat gembira. Cara menangkap ikan yang baru ini berhasil baik. Semua orang boleh dapat ikan.
beritahu ke ikan juga, kalau mereka mahu, boleh ambil ikan-ikan yang besar sekali sebagai pembayaran hutang kami. Masa yang susah payah bagi kami sudah habis. Tiap-tiap orang berasa syukur, dan sayalah yang suka sekali. Lewat tengah hari dan semua kami sudah cukup penat. Orang yang terjun memakai cermin mata itu ialah Juruslam, ketua kami. Dia menyelam nak mendengar bunyi ikan. "Campurlah sauh, ikan banyak sini," katanya. Ya, boleh jadi nasib kami baik hari ini.